Oke, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar bahagian subtopik yang terakhir untuk bab 3, iaitu menyelesaikan soalan yang melibatkan isi paduan. Okey. Isi padu yang dijana apabila rantau berlorek itu diputarkan melalui 360 darjah ataupun 180 darjah pada paksi X ataupun pada paksi Y lah. So, dua kes ini berbeza, di mana rumus dia adalah berbeza lah. Kalau dia diputarkan pada paksi X, kita kena guna rumus yang pertama, di mana pi adalah wajib, mesti ada satu pi dalam rumus kamu, dan kita ganti fungsi Y kita yang kena dikuasa duakan baru dapat dikamir, ya. Dan kamirkannya terhadap pemboleh ubah X. Kerana kita guna nilai A dan B di sini adalah nilai bagi X. Kalau dia dijana diputarkan pada paksi Y pula, kita kena guna rumus yang kedua lah, di mana fungsi yang kita ganti di sini masih fungsi X lah dalam sebutan Y. Dan kita kamir terhadap dy, ya, dan mesti dikuasa 2 jugalah fungsi tersebut lah. Okey, so ada dua situasi, cikgu sudah cakap. Maybe dia kata diputarkan melalui 360 darjah ataupun 180 darjah. Rumus ini untuk satu pusingan yang lengkap. Okey, satu pusingan yang lengkap 360 darjah lah. Kalau dia kata 180 darjah, untuk situasi kawasan berlorek di bahagian atas ini saja, so kamu boleh nampak, ini adalah kitaran dia yang berwarna merah inilah. Kalau kawasan ini hanya kawasan di atas, kalau soalan kamu adalah 180 darjah, jadi putaran ini dari sini ke sini 180 darjah kan, setengah saja. Okey, so kawasan berlorek di atas ini dia hanya dikisarkan sebanyak setengah pusingan sahaja. Okey, jadi rumus kamu di mana diguna rumus yang pertama untuk mencari dua isi padu. Okey. Lepas dia dapat jawapan, sebab dia hanya melibatkan setengah pusingan sahajalah. Kalau kawasan berlorek kamu adalah bahagian atas, so kamu kena darab dengan 1/2 jawapan kamu, sebab setengah pusingan sahaja. Sama juga untuk situasi yang kedua ini, yang diputarkan pada paksi Y. Kawasan berlorek kamu hanya satu bahagian ini saja kan. 180 dia hanya setengah pusingan saja. Kawasan berlorek ini hanya akan dikisarkan ataupun dijanakan. Isi padu yang dijanakan hanya setengah pusingan sahajalah. Okey, iaitu setengah daripada jumlah keseluruhan. Jadi luas di sini, isi padu ini kamu juga kena darab dengan 1/2. Jawapan akhirnya lah kena didarab dengan 1/2. Tetapi bukan tiap-tiap kali kamu nampak 180 darjah, ia terus bahagi dengan 2, darab 1/2. Kena lihat situasi, iaitu untuk kes seperti inilah, dia hanya satu bahagian atas saja. Bila dia diputarkan 180, so dia hanya akan, kawasan berlorek kamu hanya dijana setengah bahagian saja. Kalau situasi kamu macam ini, ya, kawasan berlorek kamu seperti ini, ya. Okey. Katakan ini kawasan berlorek kamu. Dari 0 sampai dari A ke B lah. Okey, kawasan berlorek kamu melibatkan dua bahagian ini, atas dengan bawah. So, kalau dia dikisarkan sebanyak 180 darjah, adakah dia juga setengah bahagian saja isi padu dia? 180 darjah. So, kamu boleh nampak bahagian atas ini 180 darjah dia akan sampai ke sini, tetapi bahagian bawah ini dia juga akan putar sekali juga, serentak juga maksud juga, di mana bahagian bawah ini dia akan putar ke belakang juga 180 darjah. Okey. So, untuk kes ini, walaupun dia kata sudut yang diputarkan
adalah 180 darjah. Tetapi atas ini akan putar ke sini, bawah ini dia akan putar ke belakang. So, kawasan isi padu keseluruhan yang dijana untuk 180 untuk kes ini, dia ada satu pusingan yang lengkap. So, isi padu dia tidak perlu darab 1/2. Okey. Isi padu yang dijana untuk situasi ini adalah isi padu yang lengkap. Tidak perlu didarab dengan 1/2. Okey. Dan untuk kes di mana dia diputarkan pada paksi Y pula, kalau kes dia macam inilah, dua kawasan ini. Okey. So, bila putarannya 180 darjah, bahagian yang ini dia akan putar ke sini. Okey. Tetapi bahagian ini dia akan putar serentak juga ke belakang. So, di mana dia juga akan menjana satu pusingan yang lengkap. Walaupun sudut putaran dia hanya 180 darjah. Okey, so isi padu ini juga tidak perlu darab dengan 1/2. Kerana ruang yang dijana adalah satu pusingan yang lengkap. Bahagian ini dia akan menjana setengah pusingan di depan. Bahagian ini dia akan putar sekali dan dia akan jana lagi setengah pusingan di belakang. So, keseluruhan pusingan dia isi padu adalah satu pusingan yang lengkap. Okey. So, kena lihat kawasan berlorek yang terlibat lah. So, juga harap kamu faham. Okey. So, kita lihat contoh yang ke-31, bagaimana selesaikan soalan yang melibatkan isi padu. So, cari isi padu yang dijana apabila rantau berlorek hanya bahagian atas diputarkan 360 darjah. Okey, so satu pusingan yang lengkap pada paksi X. So, isi padu yang dijana adalah dari sini sampai ke sini ya, A dan B semua. B sudah ada, A tidak ada. So, kena selesaikan titik dahulu. Okey, so cara untuk selesaikan titik mesti tahu macam mana. Ada 3 cara selesaikan titik. Lihat titik kamu adalah kes yang mana satu. Kalau titik kamu adalah pintasan X, so kita ganti Y kosong cari X. Kalau dia adalah pintasan Y, jadi kita ganti X kosong cari Y. Kalau dia adalah titik persilangan antara dua fungsi, so guna persamaan serentak, iaitu ganti satu ke dalam persamaan 2, selesaikan. Okey. So, kita lihat case ini, titik yang kamu nak cari adalah titik pintasan X sebab dia potong paksi X. So, pada titik ini Y kosong. Ganti Y kosong. Okey. So, X sama dengan ganti Y kosong. So, X sama bernilai 2. So, kita tahu sini bernilai 2. So, kita nak mencari isi padu, baru dapat mencari isi padu. So, rumus itu, pi kamu letak dekat luar kamera. Lebih senang. Di mana? Sebab dia putar pada paksi X, so kita guna rumus yang pertama. Okay? Iaitu dari 2 sehingga 5, kawasan berlorek tersebut. Ganti fungsi Y. Kalau nak, you salin dululah rumus. So, kita nak ganti fungsi Y. Okay. Lin fungsi yang diberi. Kita nak ganti fungsi Y kuasa 2 kan? So, Y kuasa 2 akan sama dengan X tolak 2. So, kamu terus guna nilai ini. So, dah sudah dalam Y kuasa 2 fungsi ini. So, bermaksud Y kuasa 2 itu kamu terus ganti dengan X tolak 2. Tidak perlu di kuasa 2 lagi sebab sudah di kuasa 2 di sini. Okey. So, you kamerkan saja X kuasa 2 per 2. Kamer 2, 2X. Dari 2 sampai 5. So, pi mesti ada di depan. Kurungan besar-besar. Ganti 5. Lepas tu tolak dengan gantian 2. Dalam kurungan kecil lah. So, 5 kuasa 2. Over 2. Tolak 2 darab 5. Itu kurungan kamu. Tolak dengan 2 kuasa 2 per 2. Tolak 2 darab 2. Okey, you tekan kalkulator. Selesaikan penolakan tersebut. Okey,
tolak dengan 2 kuasa 2 per 2, tolak 2 darab 2, tutup kurungan kamu. Okay, ia akan dapat 9 per 2. So, jawapan kamu adalah 9 per 2 pi. So, mesti ada pi di tepi ya. Jawapan kamu memang wajib. Okay, so 4 1 per 2 pi lah sama jawapan. Unit bagi isi padu adalah unit kuasa 3. So, step kamu selesaikan titik yang tidak ada. Step yang kedua kenal pasti formula. Step yang ketiga dapatkan fungsi y kuasa 2 ataupun x kuasa 2 lah untuk buat gantian kamu dan kamikan mereka. Soalan 3.2. Okey, isi padu yang dijana pada untuk rantau berlorek diputarkan dengan lengkap. Maksud satu pusingan lah 360 darjah pada paksi x. Okey. So, titik sudah ada, semua ada. So, rumus yang kita pilih untuk isi padu yang dijana ini pada paksi X semua kita adalah A sampai B. Pi kita letak di luar. Jadi, Y kuasa 2 dx. Rumus yang pertama. Okey, pi dari A ke B, 1 sampai 3. Kita nak ganti fungsi Y ya. Y kuasa 2. Mana fungsi kita adalah di sini. Dia sudah dalam Y kan? Okey. Tapi dia belum di kuasa 2 lagi ya, nampak kan? So, kita ganti saja. Okey. Y ini. Tetapi kamu kena letak 1 kuasa 2 lah sekarang. Okey. Sebab dia kena di kuasa 2 kan. Y ini kena di kuasa 2 kan. So, Y di kuasa 2 kan. Okey. Tadi kenapa tidak perlu di kuasa 2 kan? Sebab dia sudah di kuasa 2 kan. Nampak kan? Y kuasa 2 adalah X tolak 2. So, Y kuasa 2 adalah X tolak 2. Okey. Tak perlu ulang lagi kuasa 2 tersebut. So, kita nak selesaikan ini. Kita boleh kembangkan dia baru kamil. Ataupun guna cara bracket pun boleh ya. Tapi cukup rasa kita kembangkan yang lebih senang lah. So, kembangkan yang ini kamu akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 4X kuasa 2. Sorry ya, X kuasa 4. Kamu akan dapat X kuasa 4 tambah dengan 4X kuasa 2 tambah dengan 4. Okey. So, kita kamilkan satu per satu lah. X kuasa 5 per 5 tambah 4X kuasa 3 per 3 tambah 4X dari 1 sampai 3. Okey. Pi dekat luar. Ganti 3 masuk. Sebab 3 itu positif. So, jika tidak letak dalam kurungan. Kalau dia negatif, you mesti letak di dalam kurungan baru kuasa 5. Ini adalah gantian yang pertama dalam kurungan. Tolak dengan gantian yang kedua itu 1. So, 1 tu semua menjadi 1 lah. So, tak perlu 2 cukup ganti ya. Okey, dalam kurungan juga. Okay, tekan kalkulator kamu. 3 kuasa 5 bahagi 5 tambah 4 kali 3 kuasa 4. 91 1 per 15 pi lah. Okey. Okey, soalan ini isi padu yang dijana apabila rantau berlorek itu diputar melalui 300 pada paksi Y sekarang. So, nilai yang kita guna adalah nilai pada paksi Y 0 sampai nilai ke sinilah sebab kawasan berlorek itu dilingkupi dari 0 sampai nilai ini ya. So, kita nak mencari titik ini, dia adalah nilai pintasan bagi lengkungan, pintasan Y. So, pintasan Y X kamu sama 0, cari nilai Y kamu. So, ganti X 0 dalam persamaan itu, cari nilai Y kamu. Itu adalah step pertama yang kamu kena dapatkan titik. Okay? So, Y sama dengan X adalah 0. So, Y kamu adalah 2. Okay? So, titik di sini adalah 2 loh. 0, 2. Okay? Apabila X adalah 0. 0, 2. Kemudian,
pilih rumus kamu, pi dari 0 sampai 2, x kuasa 2 dy. Rumus yang kedua. Okey. So, kita perlu dapatkan fungsi x tersebut. So, salin semula rumus fungsi kamu itu. Aturkan dia. Okay. X kuasa 2 cukup pindah ke depan menjadi positif, y ke belakang. So, x kuasa 2 adalah 2 tolak y. Okey. So, kita ganti x kuasa 2, 2 tolak y. Tidak perlu dikuasa 2 lagi ya, kerana dia memang dalam jawapan yang sudah dikuasa 2. Boleh rujuk pemboleh ubah di sini ya. So, kita kamilkan saja 2y. Sebab dia dalam pemboleh ubah y, jadi mesti dalam y lah semua pemboleh ubah kamu. Y kuasa 2 per 2. 0 sampai 2. Okey. So, selesaikan saja. Okay, quite easy ya actually ya. Okay, ini ganti yang pertama, mesti dalam kurungan, tolak dengan bila you ganti kosong, you dapat perhatikan semua menjadi kosong. So, terus kosong sahaja. So, selesaikan saja nilai ini. You akan dapat 2 pi lah. Okay. Isi padu yang dijana untuk situasi ini dengan kawasan berlorek ini ya. Melalui 360 darjah. Okey. Kawasan berlorek untuk soalan 34 adalah di sini. Jadi dia adalah dari sini sampai 3 lah. So, sama juga titik tidak ada. Okey. A kamu tidak ada, B sudah ada. Jadi kita mesti dapatkan nilai A ni lah. So, dia merupakan pintasan bagi lengkungan. Pintasan Y bagi lengkungan. So, pada titik ini, pintasan Y, X semua adalah kosong. Cara untuk mencari Y kamu ganti X kosong. Okey. Ke dalam fungsi ini. So, X salin. Kita salin fungsi dulu lah. So, apabila X kosong, ganti X kosong lah. You nak cari Y mah. Pindah kuasa 2 ke depan, masih menjadi kosong mah. Menjadi bumbung punca kuasa kosong-kosong. So, Y kamu adalah bernilai 1. So, kita tahu titik ini adalah 0, 1. Ada markah. Setiap nilai yang kamu cari itu memang ada markah. Titik ini pun akan kamu dapat 1 markah. Kemudian, kita mencari isi padu. Pi letak di luar. Jadi, fungsi yang kita pilih diputarkan pada paksi Y adalah X kuasa 2 dy. So, buat gantian kamu dari 1 sampai 3, kita nak mendapatkan X kuasa 2. Okey, fungsi bagi X kuasa 2. Okey, salinlah. Untuk mengaturkan dia. X sama dengan Y tolak 1 kuasa 2. So, X kena dikuasa 2 kan? Ataupun you terus ganti X sama masuk ke dalam fungsi di sini pun boleh ya. Okey, so X sama adalah Y tolak 1 dalam kurungan kuasa 2. Ini X sahaja. Jadi, rumus kamu ada kuasa 2. So, kena kuasa 2 lagi lah. Salin kuasa 2 itu. Ini X sama dan kena dikuasa 2 kan. Ataupun, you boleh buat di sini. Kuasa 2 kan kedua-dua belah. So, X kuasa 2 sama dengan ini juga dikuasa 2. Darab lah. 2 darab 2. Kuasa dengan kuasa darab. X kuasa 4. Okey. Kamu ganti fungsi ini terus masuk pun boleh. You ganti fungsi X. Lepas tu dikuasa 2 lagi sekali pun boleh ya. Ya, so cikgu sambung di sini. So, ini kamu akan dapat seperti apa yang kamu dapat di sini jugalah. So, kita kamilkan bracket ini ya sebagai kuasa 4. Kita tidak akan kembangkan dia. So, kamilkan dengan kaedah bracket. Pi. So, Y tolak 1. Kuasa tambah 1, 5 bahagi 5. Bahagi dengan pembezaan Y. 1Y lepas beza kamu dapat 1 dari 1 sampai 3. Okey, buat gantian kamu. Nanti 3 masuk. 3 tolak 1 kuasa 5 bahagi 5.
Tolak dengan gantian 1, 1 tolak 1, kuasa 5 bahagi 5. So, di sini kamu akan dapat berapa jawapan akhir kamu? Okey, akan dapat 6 2/5. Jawapan akhir kamu lah. Okey. So, ini adalah langkah kerja kamu orang lah. Okey, soalan 35 adalah soalan yang lengkap lah. Soalan SPM kamu orang yang ada soalan A, B dengan C ya. Di mana dia melibatkan kemahiran mencari titik yang seperti yang cikgu ajar kamu. Bagaimana mencari titik, ada 3 kaedah untuk mencari titik untuk bab inilah. Lepas tu, luas sudah kamu belajar juga kan mencari luas dengan menggunakan kameran dan mencari isi padu. Okey, 3 soalan ini ya. So, kita lihat soalan yang pertama. Cari titik bagi P. So, kita nak mencari titik ini titik apa? Adakah ini titik pintasan X? Tidak. Adakah ini titik pintasan Y? Tidak. Ini adalah titik persilangan adalah antara dua fungsi. So, titik persilangan antara dua fungsi kita guna gantian. Ganti subjek kamu ke dalam persamaan yang kedua. Okey? Untuk selesaikan titik persilangan, iaitu guna kaedah persamaan serentak. Ini akan bagi kamu markah lah. Di mana fungsi yang pertama salin, sudah ada dalam bentuk subjek Y ya. Fungsi yang kedua salin. Okey, so cara kita ganti subjek yang pertama ke dalam persamaan yang kedua, iaitu Y ke dalam fungsi Y di sini. Okey, lepas tu pindah penyebut. Jadi X kuasa 4. X kamu adalah 1 lah. Dan maybe positif 1, maybe negatif 1 lah. Tetapi X yang kita ambil di sini adalah positif 1. Sebab titik ini dekat positif 1X. Okey. So, kita mesti dapatkan ini. Lepas dapat ini, sebenarnya minta titik kan. So, kena cari Y kamu. So, apabila X sama dengan positif 1, Y sama dengan ganti ke mana-mana satu persamaan di sini 1 ataupun 2 untuk dapatkan X semua. Itu 1 kuasa 2. 1 lah. So, titik P adalah 1, 1. So, kamu sudah selesaikan titik. Titik mesti dapat diselesaikan baru dapat jawab soalan di bawah. Okay? Kalau you orang tak dapat cari titik, you tak dapat selesaikan soalan di bawah. Walaupun you pandai buat luas, you pandai buat isi paduan. Okey, lepas kita dapat titik, baru kita selesaikan ini. Titik yang kamu dapat, sila label dalam graf kamu. So, ingat benda yang kamu sudah perolehi, sila labelkan ya. So, sini 1. Okey, so cari luas rantau yang berlorek. Soalan B kita. So, luas ini, kamu boleh nampak sebenarnya melibatkan dua fungsi ya. Di mana luas kawasan yang pertama ini, dia adalah luas di bawah lengkungan Y sama X kuasa 2. Manakala untuk kawasan berlorek di bahagian kedua ini, dia adalah luas di bawah lengkungan yang kedua, iaitu Y sama 1 per X kuasa 2. Dia adalah dua bahagian yang berbeza. Di mana fungsi dia adalah berbeza lah. So, kita nak mencari luas yang pertama dan luas yang kedua. Kita kena asingkan pencarian kita menggunakan fungsi yang berbeza. Di mana luas ini adalah luas yang pertama tambah dengan luas yang kedua. Okay? Luas yang pertama adalah dari 0 sampai 1, iaitu titik persilangan mereka lah. Itulah sebab mesti dapatkan. Okay? Untuk fungsi X kuasa 2. Tambah dengan luas yang kedua 1 sampai 4. Fungsi Y adalah 1 per X kuasa 2 dx. Okey, yang ini kita guna rumus yang pertama. Okey, iaitu kita ganti fungsi Y ya. Imbas kembali rumus luas semua. Yang ini kita ganti fungsi X. Kita pilih rumus yang pertama sebab kita guna nilai paksi X.
Dan kita ganti fungsi Y. So, fungsi Y kita dari 0 sampai 1 adalah X kuasa 2. Cuba terus gantilah. Dari 1 sampai 4, fungsi Y kita adalah 1 per X kuasa 2. Terhadap dx, ini nilai X kita. So, kita kamerkan kedua-dua itu dari 0 sampai 1 tambah. Ini pindah ke atas, so dia menjadi X kuasa negatif 2. Negatif 2 tambah 1 menjadi negatif 1 bahagi kuasa negatif 1 dari 1 sampai 4. Okay, buat gantian kamu. Tolak kosong. Negatif. Tolak dengan yang boleh susun dahulu baru kita buat gantian. Kita terus susun ke bawah. Yang akan dapat jawapan inilah luas yang dibatasi dari 0 sampai 4 untuk dua fungsi inilah. Okay. So, soalan yang ke C, ini soalan 10 markah dalam untuk silibus yang lama. So, cari isi padu yang dijana di mana dia diputarkan ataupun dipisahkan 360 darjah pada paksi X. Okay. Sama juga kerana kawasan berlorek itu adalah di bawah lengkungan yang tidak sama. That's why bila kita nak mencari kawasan berlorek itu, isi padu itu, kita juga kena guna konsep seperti luaslah, di mana kamera kita kena secara berasingan untuk dua kawasan tersebut. Asingkan pencarian isi padu juga lah untuk dua kawasan itu. Iaitu ini adalah isi padu yang pertama, ini adalah isi padu yang kedua. Okey? Sebab dia di bawah lengkungan yang tidak sama. So, isi padu yang dijana untuk dua kawasan itu adalah V1 tambah dengan V2. So, rumus kita untuk V1 masih ada pi lah. Dari 0 sampai 1. Fungsi yang kita pilih adalah fungsi Y kuasa 2. Di mana fungsi kamu adalah Y sama X kuasa 2. Okey? Jadi, salin rumus dulu lah. Ini dari 1 sampai 4. Y kuasa 2 dx. So, untuk fungsi yang pertama, dia boleh dapatkan Y kuasa 2 itu dahulu dengan kuasa 2 akan kedua 12. So, sini menjadi X kuasa 4. So, Y kuasa 2 adalah X kuasa 4 lah. Ataupun you ganti baru kuasa 2 pun boleh. So, depends kamu lah. Untuk fungsi yang kedua ini, Y kamu adalah 1 per X kuasa 2. Tetapi mesti guna fungsi Y kuasa 2. So, kuasa 2 akan kedua 12. Sini menjadi X kuasa 4. So, cukup bawa dia ke atas. Senang sikit nanti kita kamer. Dari 1 sampai 4. Okay. So, pi di depan. X kuasa 5 per 5. Lepas kamer. Pi di depan. Kamer ini X kuasa negatif 3 per negatif 3. Kuasa tambah 1. So, ganti 1. Tolak kosong. Ganti 4. Kalau tidak mau susun pun tak ada masalah. Tapi tekan dengan betul lah. Tolak dengan yang ini bahagi negatif 3. Okey. So, 1 per 5 pi di depan. Tambah dengan berapa pi untuk kameran yang kedua. Kameran tentu yang kedua. Keempat dalam kurungan kuasa negatif 3. Bahagi negatif 3. Tolak dengan dalam kurungan 1 kuasa negatif 3 bahagi dengan negatif 3. Okay, yang ini kamu akan dapat 2164 pi. So, jawapan akhir tak perlu tekan pi.
Tekan 1/5 tambah dengan 21/64 sahaja. Okey. Jawapan kamu dalam sebutan pi sahaja. Tak perlu selesaikan pi tersebut. So, ini jawapan kamu lah. Saya juga harap kamu boleh faham bagaimana penyelesaian untuk soalan SPM lah. Okey. Soalan kamu juga akan seperti ini ya. Seperti soalan 36 di mana dia bagi kamu gambar raja. Di mana kamu kena lukis laka gambar raja itu keluar sendiri, laka sahaja untuk kamu lihat macam mana kawasan yang diminta. So, rantau A dibatasi oleh satu lengkungan. Lengkungan ini adalah kuadratik. Okey. Dibatasi oleh lengkungan ini dengan paksi Y. Dan paksi simetri bagi lengkungan itu. Cari isi padu yang digenap apabila rantau A diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey. So, kita kena melakarkan situasi ini sendiri ya. So, lakaran yang pertama adalah untuk bagi lengkungan ini. Lengkungan ini adalah apa? Lengkungan kuadratik ya. So, cara untuk melakar graf kuadratik kamu sudah belajar sebelum ini ya. So, cikgu buat imbasan bagaimana cikgu mengajar murid cikgu untuk melakar graf. Dia kena pasti 3 perkara. Okey. Bila kita nak melakar graf kuadratik. Perkara yang pertama adalah bentuk graf kamu. Muka sedih ataupun muka senyum. Kita lihat A. A kita adalah perkali di tepi X kuasa 2. Dia adalah negatif. So, muka sedih. Ini adalah perkara pertama. Perkara yang kedua adalah you kena cari titik pusingan. Di mana dia pusing? Ini titik pusingan kamu. Di mana muka kamu itu pusing? So, macam mana cari titik pusingan? Kamu kena pandai buat penyempurnaan kuasa 2 lah, iaitu tukarkan bentuk am ni ke dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Kalau tidak pandai, kita guna cara matematik lah. Sebagaimana mencari titik pusingan ini? Iaitu, ini adalah paksi simetri kamu kan? Iaitu kita guna rumus paksi simetri matematik kamu. Iaitu X kita guna negatif B over 2A. Ini adalah X bagi titik pusingan kamu. Dapatkan X, kamu akan dapat cari Y kamu. Okey? Negatif, apakah B kamu? Positif 2. Over 2A kamu negatif 1. So, jawapan di sini adalah 1. Di mana kamu tak ada pusing dekat positif 1. Berapa Y kamu leh? Ganti X sama 1 lah untuk cari Y. Sebab titik kamu sekarang X1 mah. So, ganti X sama 1 masuk ke dalam fungsi Y kamu tu. Ini juga boleh kamu guna untuk mencari titik pusingan. Tidak semestinya mesti pandai penyempurnaan baru kamu dapat buat soalan kamu. Okey, so kamu sudah dapat titik pusingan guna cara matematik. Okey, yang ketiga mesti dapatkan pintasan Y, wajib. Pintasan Y, kamu sudah tahu X0 kan? So, ganti X0. So, Y sama dengan 8 tambah 2, 0, tolak 0 kuasa 2. So, dapat 8 mah. So, ini adalah pintasan Y kamu lah. So, lepas semua ini, kita lakar. Okay. Sila plotkan titik pusingan dahulu. Di mana dia pusing? 1, 9. X positif 1, Y 9. Okay. Lepas tu dia akan potong pintasan 8 kan? Lepas tu tandakan, dia akan potong sini. Then, you boleh lakar sudah loh. Di mana muka dia sedih ya. So, you melalui plotan kamu tu. Okay. Then, ini lakaran graf kamu lah. So, ini fungsi kamu loh. Okay. So, 3 kaedah ini sila ingat sangat popular. Kemudian, apa dia cakap? Rantau A dibatasi oleh lengkungan ini dengan paksi Y dan paksi simetri. Mana paksi simetri? So, you kena. Ini paksi simetri. Paksi simetri adalah
Garisan yang memotong lengkungan kamu kepada dua bahagian yang sama besar. So, paksi simetri kamu inilah. Pada satu, X1. Ini paksi simetri kamu X1. So, lengkungan kamu dibatasi oleh lengkungan ini. Lengkungan kamu di sini. Dengan paksi ini. Dengan paksi Y kamu ini ya. So, ini bahagian no. Kamu di sini. Paksi Y kamu di sini kan. Ini lengkungan kamu kan. Ini paksi simetri kamu kan. Okay. So, ini adalah yang dimension lah. Ini rantau A kamu. Actually, semua di sini ya. Tetapi soalan kamu, apabila rantau diputar melalui 360 darjah pada paksi X. Okay. Pada paksi X di sini. Okay. So, ini kawasan yang diminta lah dari 0 sampai 1. Kita kena pasti, baru kita dapat mencari isi padu yang dijana lah. Itulah sebab kena pandai laka dengan kena pandai tandakan semua nilai ya pada tempat yang betul lah. Isi padu hai dari 0 sampai 1. Fungsi kita Y kuasa 2 dx lah. Ini rumus yang kita guna. So, Y kuasa 2 bermaksud ini kena di kuasa 2 lah. Sini kuasa 2, ini pun kena di kuasa 2. So, 8 tambah 2x tolak x kuasa 2 kena di kuasa 2 dx. Kembangkan bracket tersebut lah. So, 8 tambah dengan 2x tolak dengan x kuasa 2. 8 tambah 2x tolak dengan x kuasa 2. Dapat 64 tambah dengan 16x tolak dengan 8x kuasa 2. Okay. Akan galakkan tambah dengan 16x tambah dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 2x kuasa 3 tolak dengan 8x kuasa 2 tolak 2x kuasa 3 tambah x kuasa 4. So, jawapan keseluruhan di sini adalah 64. Sebutkan yang ada x 16 dengan 16. Yang akan dapat 32x. Kuasa 2 tolak 8 tolak 8 tambah 4. Tolak 8 tambah 4 tolak 8. Tolak 12x kuasa 2. X kuasa 3 tolak 2 tolak 2 tolak 4 x kuasa 3. Lepas tu yang kuasa 4 tu hanya 1. Okay. So, bermaksud kita akan kamelkan 64 tambah 32x tolak 12x kuasa 2 tolak 4x kuasa 3 dan tambah x kuasa 4 lah. Okay. Kita kamelkan satu persatu. 64x tambah 32x kuasa 2 per 2 tolak dengan 12x kuasa 3 per 3 tolak 4x kuasa 4 per 4 tambah x kuasa 5 per 5. Okay. Dari 0 sampai 1. So, gantian 1 kamu akan dapat, cuba terus tekan. Okay, ganti 1 masuk, ia akan dapat 75 1 per 5. Tolak dengan gantian untuk 0, ia akan dapat 0. So, jawapan akhir 75 1 per 5 ya. So, isi padu yang dijana adalah jawapan inilah dari 0 sampai 1 untuk kawasan berlorek A ni. So, benda ini kamu kena pasti sendiri ya. Untuk soalan yang jenis inilah. Di mana you kena pandai laka. Kuadratik kamu guna step 3 step ini. Dan you kena pasti kawasan yang dibatasi yang di-mention dalam soalan ini ya. You hanya perlu just highlight lengkungan. Okay, lengkungan. Apalagi dia mention Y. So, you highlight the Y.
Lepas tu symmetry kamu, you kena tahu dari sini, you highlight the symmetry lah, you dapat akan perhatikan dengan highlight the paksi X. You akan dapati rantau A kamu adalah di sinilah. Untuk 4 garisan yang dimention dalam soalan inilah, kamu akan tahu kawasan yang kamu nak cari adalah di manalah. So, itu saja untuk hari ini. So, you boleh cuba latihan kamu dalam buku teks lah, dan lengkapkan latihan di dalam modul ini yang cukup bincang lah. So, thank you class.